Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kita ad-durus tsamin muka surat 40 bagi 12 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, atau ada ia bersifat dengan sifat yang baharu, seperti bergerak dan diam, dan putih dan hitam, dan suka dan duka, atau bersifat dengan qadim yang baru ila akhirih. Maka sambung perbahasan berkaitan dengan al-mumathalatuhu ta'ala lil hawadith. Mumathalatuhu ta'ala lil hawadith ataupun al-mumathalatu lil hawadith, iaitu salah satu sifat mustahil daripada sifat-sifat Allah yang tak ada dan tak sabit di Tuhan, iaitu sama dengan makhluk. Maka dia kata sambung dia kata atau ada ia Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang baharu. Itu mustahil atau Allah Ta'ala, kerana kita ni baharu bersifat dengan sifat yang baharu. Allah Ta'ala dia tidak bersifat dengan sifat yang baharu, tetapi dia bersifat dengan sifat yang qadim laka. Sifat dia banyak dan sifat dia semua tu qadim laka. Zat Allah Ta'ala tu qadim, sifat Allah Ta'ala tu pun qadim juga. Beza dengan kita ni zat baharu dan sifat yang kita bersifat dengan dia pun baharu. Jadi kita jodoh zat kita ialah sifat baharu, jodoh zat Tuhan ialah sifat yang qadim. Tak boleh kita zat kita baharu bersifat dengan sifat qadim, tak boleh. Tak akan tertanggung dengan sifat qadim tersebut. Begitu juga zat Allah Ta'ala itu qadim, dia tidak bersifat dengan sifat yang baharu, kerana akan menunjukkan kekurangan pada dia. Benda qadim ni hebatlah. Semua benda qadim belaka bukan baharu, mana bukan diciptakan, tiba-tiba dia bersifat dengan sifat baharu. Bila faham kata ada sifat baru pada Tuhan, maka mesti ada yang menciptakan sifat tersebut. Bila ada yang menciptakan sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala zat dia pasti baharu. Itu dia punya dalil akal yang membawa kepada mustahilnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang baru. Mana contoh sifat yang baharu? Kata musannif kita, seperti bergerak dan diam. Gerak lawan diam. Dia panggil dulu sebut al-akwanul arba'ah, keadaan yang empat, iaitu bergerak, diam, berhimpun, berpisah. Salah satu daripada benda itu kalau bersifat dengan salah satu sifat ni, maka dia dihukumkan sebagai makhluk, dia dihukumkan sebagai baru.
Jadi Allah Ta'ala tidak ada empat sifat ni. Allah Ta'ala tidak bergerak, Allah Ta'ala tidak diam, Allah Ta'ala tidak berhimpun dengan sesuatu, dan Allah Ta'ala tidak bercerai dengan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala bukan makhluk. Kalau kita ceklah sendiri salah satu daripada sifat ni ada ke tak. Kalau ada dan sabit, maka itu dipanggil sebagai makhluk ataupun baharu. Jadi sekarang ni kita bergerak, ada bergerak. Dah tak bergerak, diam ada tak? Ada juga, sabit juga diam. Atau kita berhimpun dengan sesuatu, berhimpun dengan sesuatu, duduk dekat dengan meja. Adalah pisah dengan sesuatu, pisah dengan sesuatu, kita pisah dengan rumah kita. Kita punya rumah dengan kita sendiri jauh, terpisah. Itu ada jarak di situ, maka itu dipanggil makhluk. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan empat itu. Tidak bersifat dengan bergerak, diam, berhimpun dan bercerai. Tidak berlaku. Jadi sifat baru antara contohnya ialah bergerak dan diam. Dan putih dan hitam. Biasa dia ghalib warna lah. Dia putih dan hitam. Dah kata merah boleh tak? Merah pun sama lah. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat merah. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kuning. Batu tak ada warna. Dia bukan putih, bukan hitam, bukan kuning, bukan merah, bukan apa. Segala sifat baru semua ternafi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni contoh saja dia kata. Jadi pegang hak asal lah. Tidak bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat yang baru, itu wajib. Bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat yang baru, itu mustahil. Ini dia sebut hak mustahil. Hak wajib dulu dia sebut dah, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Berbezanya Allah Ta'ala dengan perkara yang baru. Itu hak wajib dulu kita sebut dah. Ni yang diulang balik. Yang kali kedua, mumathalatuhu ta'ala lil hawadith. Bersamaannya Allah Ta'ala dengan perkara yang baru, itu pun mustahil. Antara benda yang bersamaan dengan baru ialah bersifat dengan sifat baru. Dan suka dan duka. Suka lawannya duka, suka lawannya sedih. Dua-dua pun bukan sifat Tuhan, kerana itu perasaan. Perasaan ini hanya sabit pada makhluk, hanya sabit pada manusia ataupun binatang, dan sebagainya. Itu suka dan duka, itu sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak ada namanya sifat perasaan suka dan sifat perasaan duka. Sebab itu bila kita sebut Allah Ta'ala marah, marah itu bukan perasaan, tapi marah itu merujuk kepada sesuatu perkara yang Allah Ta'ala beri musibah, suatu perkara yang Allah Ta'ala mengazabkan seseorang. Itu yang ditabirkan dengan perkataan marah. Bukan makna Allah Ta'ala ada sifat marah yang perlu kepada sabar pula. Allah Ta'ala boleh sabar, Allah Ta'ala boleh marah. Itu bukan perasaan. Perasaan itu tak sabit pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hanya pada makhluk sahaja. Ataupun bersifat dengan qadim yang baru, yakni bersifatnya benda baru itu dengan sifat yang qadim. Kita ni bersifat dengan sifat qadim, tak boleh. Sifat kudrat kita qadim, tak boleh. Sifat kita itu, sifat iradat kita qadim, tak boleh. Sebab kita ni baru. Jadi kalau kudrat kita qadim, makna kudrat ada dulu baru ada kita. Tak pernah sabar tu. Bila zat baru, maka sifat automatik baru. Kalau zat kita itu baru, sifat kita itu qadim, pasti sifat ada dulu, lepas tu baru kita. Itu tak boleh. Kerana sifat tidak akan boleh ada dengan sendiri. Mesti dia ada zat untuk tumpang sifat dia. Contoh sifat kudrat. Kudrat tidak boleh ada sendiri dia. Terpampang kudrat di depan kita, tak ada. Mesti dia itu sabit dengan sebab tumpang dan juga ada di zat yang lain, yang namanya Ahmad, yang namanya Zaid. Maka ada sifat kudrat pada dia. Maka tu tak ada masalah. Jadi sifat makhluk itu tak boleh bersifat dengan sifat yang qadim, mesti baru juga. Dan ilmu yang baru, ilmu yang baru atau bersifat dengan qadim yang baru. Silap. Tu silap terbalik. Tadi kita cerita bab baru tu bersifat dengan qadim, silap. Bukan tu. Ialah kata bersifatnya yang baru, yakni bersifatnya dengan qadim itu yang baru. Yakni sifat baru tu tak boleh sabit di Tuhan. Tu ya. Sifat baru tu tak boleh sabit di Tuhan. Lebih kurang tadi. Sebab Allah Ta'ala zat dia tu qadim. Boleh tak bersifat dengan baru? Tak boleh. Kemudian dan ilmu yang baru, Allah Ta'ala tak akan bersifat dengan ilmu yang baru.
Dan dia kata bersifat ni, ni mustahil. Ni bincang pasal mustahil. Dia kata lah bersifat dengan yang baru. Dia kata mustahil, kita sabitlah mustahil. Kalau kata tak bersifatnya Allah Ta'ala dengan ilmu yang baru, itu wajib. Itu yang telah lalu dah. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah dengan perkara yang baru, sama ada dari sudut zat, dari sudut sifat dan juga perbuatan. Tapi di sini mumathalatuhu ta'ala lil hawadith, bersamaan Allah dengan yang baru, ni yang mustahil, yang tak sabit di Tuhan. Maka dibincanglah mustahil itu apa. Antaranya ialah Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu yang baru. Itu mustahil, kerana ilmu Allah Ta'ala semuanya qadim. Kalau ilmu Allah Ta'ala baru, makna Allah Ta'ala terdahulu jahil. Bila terdahulu jahil, itu mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kata Allah Ta'ala jahil, baru tahu, maka automatik iradat dia pun bukan qadim, baru tahu, baru kehendak juga. Sebab dia baru tahu. Bila baru tahu, baru kehendak. Jadi kalau kehendak Allah Ta'ala azali, pastilah ilmu Tuhan, pengetahuan dan mengetahuinya Allah terhadap makhluk ni pun qadim. Sebab itu dia panggil iradat Allah Ta'ala, ta'aluk dia tanjizi qadim, iaitu sedia kala lagi Allah Ta'ala telah berkehendak segala perkara. Bukannya baru kehendak, tapi telah berkehendak sedia kala lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tu banyak ni yang baru, bergerak yang baru, kerana bahawasanya jika ia Allah bersifat dengan yang baru, niscaya adalah ia Allah berjirim. Sebab apa? Sebab lazim bagi sifat baru tu jirim. Kelaziman bagi sifat yang baru tu ialah jirim. Jirim itu mesti bersifat dengan yang baru, tidak boleh bersifat dengan yang qadim. Mustahil pada akal, tak boleh terima di akal kita kata ada satu zat yang dicipta Allah, sifat dia qadim, tak boleh. Bila bukan, tak bolehnya sifat qadim itu sabit pada yang baru ataupun makhluk, maka pastilah makhluk tersebut berjirim, kerana dia bersifat dengan sifat baru. Jadi makna Allah Ta'ala tidak berjirim, kerana sifat Allah Ta'ala bukan baru. Betul itu ya. Terbalik itu ya. Lazim bagi jirimnya ialah sifat yang baru, dan sifat Allah baru tak baru, makna Allah Ta'ala bukan jirim. Kerana tiada terupa pada akal, makna mustahil. Jirim itu sunyi daripada segala perkara itu, iaitu yang tersebut daripada sifat-sifat yang baru. Mustahil pada akal, tak tergambar dan tak terupa di akal. Mustahil kata ada jirim ataupun jisim tu yang tak bersifat, tak boleh. Mesti bersifat, lagi pula sifat dia itu baru. Seperti marah, gerak, diam tadi, putih, hitam, hijau, merah, itu semua sabit belaka pada jirim. Pada Allah Ta'ala tak sabit, sebab dia baru. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau ada ia Allah Ta'ala bersifat dengan kecil, iaitu kecil tu sedikit jirimnya, jirim Allah, wal'iyadzubillah. Jadi Allah Ta'ala kecil ke besar? Kecil pun tidak, besar pun tidak. Dan kata maha besar tu, itu besar darjat. Besar kedudukan Allah Ta'ala banding makhluk. Besarnya Allah Ta'ala kedudukan dia lebih daripada Nabi SAW. Apatah lagi Nabi SAW atas kita. Allah Ta'ala lebih di atas Nabi, apatah lagi atas kita, lagi lebih lah. Jadi Allah Ta'ala besar dari sudut pangkat dan darjat dia, dari sudut ketuhanan. Dan zat dia kecil ke besar? Tak kecil dan tak besar, tak sederhana, tak belaka. Kerana kecil, besar, sederhana tu ialah sifat makhluk. Jadi kecil jirim makna sedikit jirimnya, kecil jirim sikit lah. Contoh kita ambil tisu, kecil tisu tu. Tisu tu bila kata kecil, mana dia apa? Sikit jirim dia. Dia punya zat itu sikit, maka dia panggil kecil. Allah Ta'ala sikit lah jirim dia, sikit pun tidak, banyak pun tidak, sederhana pun tidak. Dah lagu mana? Wallahu a'lam. Tu. Atau pun besar, iaitu besar, iaitu yang banyak jirim. Besar tu banyak jirim. Contoh surau ni kita panggil besar nisbah pada botol. Masjid ini kecil nisbah masjid ini besar. Jadi surau yang sama boleh jadi kita nisbah kecil, boleh jadi kita nisbah besar dengan sebab nisbah yang lain. Kita nisbah dengan botol kecil, surau besar. Surau kita nisbah kepada masjid ini besar lagi besar, ini kecil. Benda sama tapi sifat yang berbeza sebab penisbahan berbeza.
Kerana tiada sunyi jirim itu, tak sunyi makna tak lepas daripada dua itu, yakni daripada dua itu, iaitu besar dan kecil. Setiap jirim pasti ada pasti sabit, sama ada besar atau kecil. Tak terlepas pada dua ni. Dah sederhana, sederhana tu pun kira lah juga. Biasa gunya ialah besar kecil, besar kecil, besar kecil. Kecil dan besar tu mari mana? Mari daripada penisbahan kepada yang lain. Kita nisbah surah kita ni dengan botol kecil, surah besar. Nisbah dengan Masjid Uniza besar, surah ni kecil pula. Masjid Uniza nisbah dengan Madinah pula, Madinah besar, ada kecil. Tu. Jadi nisbah kecil dan besar itu bila tilik kepada penisbahan sesuatu yang lain. Itu sifat yang baru, Dan jirim tidak terlepas daripada sama ada dia itu kecil ataupun besar. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, atau ada ia Allah Ta'ala bersifat dengan gharad, iaitu tujuan. Apa gharad? Iaitu gharad illah. Apa illah? Yakni kerana. Tu, yakni kerana yang membangkitkan dengan tergagah atas mengelakkan maslahah yang kembali kepada Allah atau kepada makhluk Allah. Allah Ta'ala ada gharad tak buat sesuatu? Tidak ada. Gharad tu apa dia? Tujuan. Sebab ba'ith dia panggil, objektif. Tu tujuan, motif. Itulah tu gharad. Motif dia buat makhluk ni apa objektif dia buat makhluk ni, apa tujuan dia buat makhluk ni? Tak ada. Sebab tujuan ni ialah sifat makhluk saja nak buat sesuatu ada tujuan dia, ada dia punya pangkal dia. Allah Ta'ala tidak ada. Allah Ta'ala tidak ada. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat pada aku. Melainkan untuk tu kerana ta'liliyah kau, kerana kau, tujuan kau? Bukan. Lam tu lam sayruriyah, sayrurah, iaitu supaya kita dapat ibadat pada dia. Bukan dia mencipta kita bertujuan untuk kita, bertujuan untuk dia tu disembah tak. Bahkan manfaat dia kembali kepada makhluk, iaitu dapat sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tujuan dia semata-mata nak angkat diri dia sendiri. Bahkan semua makhluk kalau maksiat sekalipun, kafir sekalipun, dia tak ada mudarat, tak ada manfaat. Allah Ta'ala tetap lagu itulah, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Orang nak kafir belaka ke, orang nak taat belaka ke, tak menaikkan martabat dia sikit pun dan tidak menurunkan martabat dia sikit pun, kerana martabat dia sudah sempurna. Dia bukan macam Nabi. Nabi sentiasa sempurna lagi sempurna, kerana dia makhluk. Sempurnanya Nabi SAW tak dapat mengatasi sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ataupun jadi manfaat tersebut sama ada manfaat, tujuan sesuatu Allah Ta'ala buat itu bukan kembali pada Allah dan bukan juga kepada makhluk. Bukannya Allah Ta'ala cipta sekian-sekian bertujuan untuk makhluk dapat sekian-sekian. Bukannya Allah Ta'ala cipta sekian-sekian untuk Allah Ta'ala dapat sekian-sekian. Tidak. Sebab apa? Sebab segala perkara Allah Ta'ala yang beribkah belaka, segala perkara Allah Ta'ala yang menentukan belaka. Jadi buat apa Allah Ta'ala nak tujuan sesuatu? Dia yang kuasa belaka. Beza dengan kita tidak ada kuasa, maka kita ada target, kita ada objektif, kita ada motif dan tujuan apa yang kita nak capai. Sebab kita tak mampu. Bukan kuasa kita untuk mencapai ke sesuatu, tapi kuasa Allah Ta'ala. Cuma tu strategi, target untuk buat sekian-sekian. Kalau dapat, tak dapat sudah. Allah Ta'ala segala perkara yang dia buat pasti terjadi. Segala benda yang dia tak mau buat pasti juga terjadi. Kemudian kata musannif rahimahullah, ataupun menolak daripada kebinasaan pada af'alnya, yakni pada fi'il, perbuatan Allah dan hukumnya hukum Allah. Sama ada memperoleh manfaat ataupun binasa, bukan tujuan Allah Ta'ala cipta sekian. Jadi tujuan Allah Ta'ala cipta tiada. Sama ada benda itu baik ke buruk ke, tidak ada tujuan Allah membuat sesuatu. Sama ada kebinasaan dan kebaikan itu merujuk pada perbuatan Allah
ataupun hasil daripada hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Cuma nisbah kita je lah ambil manfaatnya, tapi Allah sendiri bukannya cipta sesuatu untuk beri manfaat untuk tujuan tertentu, sama ada untuk kita ataupun untuk Allah Ta'ala. Cuma nisbah kita dapat manfaat sekian-sekian lah. Allah Ta'ala cipta sekian-sekian, kita pun buat, dapatlah manfaat. Contohnya kita bayar tarawih 20 rakaat contohnya, dapat manfaat pada kita, pahala banyak, dapat manfaat pada kita, sihat badan. Tapi Allah Ta'ala syariatkan 20 tarawih tu untuk tu ke? Tak, tidak ada gharad. Tidak ada tujuan tertentu. Yang tujuan-tujuan tu kita ya, boleh ke kita saja. Asal pada azalinya Allah Ta'ala syariatkan 20 rakaat tarawih contohnya bukan untuk tujuan apa-apa. Tu kita kena, itu etika Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak, kita sama dengan puak falasifah. Puak falasifah dia kata adanya gharad, ada tujuan tertentu. Kemudian maka misal pada af'al itu, contoh pada perbuatan itu seperti mengadakan dan mengadamkan. Mengadam makna meniadakan, dan menjadikan dan memberi rezeki, atau dia panggil sifat perbuatan, sifatul sifatul fi'li, sifat yang merujuk pada perbuatan Allah, memberi rezeki, menjadikan, meniadakan, mengadakan. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala mencipta sekian-sekian. Ada tak tujuan Allah Taala mencipta sekian-sekian kebaikan tertentu? Tidak ada. Tapi di semua kepada kita ada kebaikan. Allah Taala cipta kebinasaan suatu itu, memang gharad, memang tujuan Allah Taala nak binasakan kaum pencipta tu? Tak. Tapi nisbah kita pasti ada kebinasaan dan kebaikan dia. Tapi asal tujuan penciptaan Allah Ta'ala tiada. Allah Ta'ala mencipta sesuatu tanpa ada gharad dan tujuan. Dan misal pada hukumnya, hukum Allah itu seperti mewajibkan sesuatu dan mengharamkan, yakni mengharamkan sesuatu. Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu. Ada faedah tak Allah Ta'ala buat mewajibkan tu? Mewajibkan sembahyang contohnya, Allah Ta'ala ada tujuan tak mewajibkan sembahyang ni? Tak ada tujuan. Allah Ta'ala mengharamkan zina, ada tujuan tak? Tidak ada tujuan. Tapi nisbah kita ada manfaat. Nisbah kita tak diharamkan berzina supaya dapat kita jaga keturunan, tidak semabuk keturunan kita. Sembahyang disyariatkan supaya ingat Tuhan sokmo. Tu nisbah manfaat pada kita. Tapi Allah Ta'ala cipta dan menghukumkan benda tersebut tidak ada gharad sama sekali, tidak ada tujuan sama sekali. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka adalah gharad, yakni tujuan pada keduanya, pada perbuatan dan hukum Allah itu atas Allah Ta'ala mustahil. Mustahil lah, yakni mustahil pada akal. Sebab apa? Kerana yang berkehendak mengambil gharad, mengambil tujuan, mengambil kerana tu di dalam keduanya, di dalam perbuatan dan juga hukum tu, menunjukkan kekurangan. Mana Allah Ta'ala seolah ada hajat tertentu di sebalik perbuatannya. Tak boleh kalau kita contoh mengaji, apa tujuan dia? Nak aling, ada tu benda tu ada. Kita tujuan ni nak aling, nak tu dia panggil gharad. Mana kita berhajat untuk alim. Jadi kalau Allah Ta'ala buat sesuatu ada tujuan tertentu, mana Allah berhajat benda tu berlaku. Sedangkan Allah boleh buat benda tu. Allah boleh buat benda tu berlaku. Buat apa Allah nak berhajat lagi? Seolah-olah Allah Ta'ala tak berkuasa untuk menciptakan benda yang akan jadi. Dia berhajat pada benda lain untuk terjadi yang benda tu. Maka Allah Ta'ala pun ada tujuan. Tu yang tak kena. Contohnya Allah Ta'ala contohnya dia, contoh kita kata Allah Ta'ala mencipta Zaid. Mencipta Zaid supaya apa? Supaya dia jadi rasul, contohlah. Manfaat dia pada mana? Pada makhluk. Jadi Allah Ta'ala berhajat kepada Zaid saja kau untuk menjadi nabi ataupun rasul sebagai penyampai risalah pada umat? Tak hajat, bukan tujuan dia gitu. Tak mesti Zaid, siapa-siapa lah. Siapa-siapa saja Allah Ta'ala boleh lantik rasul, bukan Zaid saja. Ini contoh nama orang ni. Bukan Nabi nama Zaid. Contoh nama orang, Allah Ta'ala lantik Nabi yang namanya Zaid supaya dia dapat menunjuk ke jalan lurus apabila jadi Rasul. Gharad dia tu tak boleh saja bila-bila masa Allah Ta'ala ciptakan Rasul siapa-siapa saja, bukan tertentu pada Zaid. Dan boleh saja Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada makhluk tanpa Nabi, boleh. Jadi
Tujuan dia ialah asalnya untuk mendapat petunjuk sekalian makhluk. Berkuasa dah Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada makhluk tanpa Rasul? Boleh. Jadi buat apa nak ada gharat? Nak buat apa ada tujuan? Allah Ta'ala sendiri boleh buat. Tapi ada hikmah di sebaliknya untuk kita sebab apa diutus Rasul. Itu di balik kita lah. Bukan kata Allah Ta'ala ada tujuan. Sebab tu kita panggil perbuatan Allah tak dipanggil tujuan dan tak dipanggil sia-sia, dipanggil hikmah. Di tengah-tengah antara sia-sia dan juga tujuan. Tujuan tu bukan, sia-sia pun bukan. Yang adanya ialah hikmah. Ada benda di sebaliknya. Yang kita kena carilah. Contoh lagi dia kata, kekurangan. Maka hendak menyempurnakan dia, menyempurnakan kekurangan itu. Berarti mustahil kerana yang berkehendak mengambil gharat, yang tujuan dalam keduanya perbuatan dan juga hukum tadi menunjukkan kekurangan. Maka bila kurang hendak menyempurnakan akan dia akan kekurangan. Mana nak menyempurnakan? Dia buat sesuatu, dia menciptakan hukum sesuatu. Maka dia pun dapatlah kesempurnaan tu. Tak betul. Dia nak supaya hamba itu sembah dia, dia pun mewajibkan semayang. Itu tak. Boleh saja semayang tak wajib, dia boleh menetapkan dia tu ibadat pada dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Bukan dia mewajibkan semayang supaya ada orang ibadat pada dia. Tak kan? Boleh saja Allah Ta'ala tidak mewajibkan semayang, tapi Allah Ta'ala menciptakan dia untuk taat pada dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada tujuan-tujuan tertentu Allah Ta'ala menciptakan hukum ataupun perbuatan Allah Ta'ala untuk faedah diri dia dan juga makhluk dia. Bahkan dia berkuasa belaka. Dan Allah Ta'ala telah kata, telah kaya, kata lah. Dan Allah Ta'ala telah kaya daripada segala yang tersebut itu. Titik itu. Dan Allah Ta'ala telah kaya, yakni terkaya, mana tak berhajat daripada segala yang tersebut itu. Apa yang tersebut? Iaitu menyempurnakan kekurangan tadi. Allah Ta'ala tak berhajat. Kalau Allah Ta'ala mewajibkan semayang untuk orang taat pada dia, boleh saja Allah Ta'ala mencipta makhluk yang taat dia selalu. Tak payah dah nak menghukumkan wajib mayang tak payah. Terus Allah Ta'ala cipta makhluk yang taat pada dia. Boleh tak? Boleh. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala tak mampu untuk menciptakan makhluk yang taat pada dia, kemudian dicipta makhluk biasa dan mewajibkan semayang, dan semayang itulah menyebabkan taat dia pada Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala tak mampu membuat hamba yang taat pada dia. Dia berhajat pada semayang, dia mewajibkan semayang supaya hamba itu taat pada dia. Itu tak boleh. Itu ada gharat, ada tujuan. Tak mestinya semayang itu boleh menyebabkan dia taat pada Allah, dia sembah Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala kalau tak mensyariatkan semayang sekalipun, dia cipta makhluk untuk taat pada dia, boleh. Bukannya Allah Ta'ala tak mampu nak ciptakan makhluk yang taat pada dia, lepas tu dia cipta makhluk, dia mewajibkan semayang, makhluk tu pun semayang, dia pun sembah dia, taat pada dia, baru dapat taat pada dia tu. Tak kena itu. Boleh saja Allah Ta'ala cipta makhluk dan taat pada dia selalu tanpa ada wasilah ataupun pertengahan kewajipan semayang, pun tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mustahil baginya, bagi Allah Ta'ala itu mengerjakan dan menegahkan, mengerjakan dan menegahkan dengan gharat, yakni mengerjakan sesuatu dan menegahkan sesuatu dengan adanya tujuan. Mustahil. Ada ulang balik. Nak kukuhkan lagi, nak kuatkan lagi, Allah buat sesuatu, Allah larang sesuatu, Allah meniadakan sesuatu, tidak ada tujuan sama sekali. Adapun balik kita ada manfaat dia. Tu ada manfaat dan mudarat dia. Maka yang berkehendak kepada gharat, kepada tujuan, kepada motif, kepada sekian-sekian ni, ialah yang baharu, makhluk lah. Tu. Jadi kita belajar sebab apa? Sebab nak lepas fardu ain. Mana sebab apa kita belajar? Sebab nak lepas fardu ain. Boleh tak lepas fardu ain tanpa belajar? Tak boleh. Sebab tu kita ada tujuan. Tujuan nak lepas fardu ain mana? Ngaji. Sebab kalau tak mengaji, tak akan lepas fardu ain. Tujuan asal nak lepas fardu ain. Boleh capai tak? Tak boleh capai sebab kita makhluk. Maka kita ada tujuan nak bagi alih, nak bagi lepas fardu ain dengan belajar. Kita pun belajar. Allah Ta'ala nak menciptakan makhluk yang taat pada dia selalu tanpa mewajibkan semayang. Boleh tak? Boleh.
Bukannya Allah Ta'ala tak mampu untuk mencipta makhluk yang taat pada dia selalu, kemudian Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang baru taat pada dia. Tak. Jadi hukum Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tidak berdasarkan kepada tujuan tertentu. Beza dengan makhluk, dia buat sesuatu ada tujuan tertentu. Nak pergi masjid, naik motor, tujuan apa? Tujuan nak pergi masjid. Boleh tak dia pergi masjid tanpa motor tu? Tak boleh. Tak boleh pergi masjid. Mana tujuan dia pergi masjid, tujuan dia naik motor tu nak pergi masjid. Boleh tak sampai masjid tanpa motor tu? Tak boleh. Maka dia pun naik motor. Dia berhajat pada motor tu. Jadi kalau Allah Ta'ala ada tujuan, makna dia berhajat kepada tujuan tu. Bila berhajat, itu sifat makhluk. Sebab tu Allah Ta'ala perbuatan dan hukum dia tidak boleh disabitkan dengan tujuan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah Ta'ala, lagi pula kekurangan. Yang berkehendak pada gharak tu baru lagi pula kekurangan. Hendak menyempurnakan kekurangannya kekurangan seseorang tadi. Kekurangan yang baru tadi. Jadi bila dia itu ada tujuan, makna ada kurang. Bila ada kurang, maka dia perlu kepada kesempurnaan terhadap kekurangan dia tadi. Nak sempurnanya kekurangan dia tadi yang berhajat kepada sesuatu tapi tak dapat, melainkan dengan wasilah tertentu, dia mesti mendapatkan wasilah tu untuk mendapatkan tujuan yang sebenar. Dia tak boleh nak pergi masjid melainkan dengan motor. Dia mesti mendapatkan motor baru boleh pergi masjid. Jadi kalau pergi masjid tanpa motor tak boleh, maka itu satu kekurangan. Maka dia berhajat untuk menyempurnakan kekurangan dia. Mana? Iaitu dengan naik motor dia pun boleh sampai masjid. Itu tujuan makhluk. Jadi sifat Allah, perbuatan Allah dan hukum Allah tidak berasaskan dan bersumberkan kepada tujuan. Itu maksud dia. Adapun nisbah kita, segala ciptaan Allah Ta'ala ni ada hikmah dan manfaat dia. Itu yang kita kena cari sendiri ya. Kemudian kata musannif, bermula Allah itu fa'il yang mukhtar. Bahasa Arab lah kau. Bukan fa'il ni, bukan. Buat yang mukhtar, yang memilih. Allah yang berkehendak untuk buat sesuatu. Makna perbuatan Allah Ta'ala tidak tergagah. Perbuatan Allah Ta'ala tidak tergagah, mana tidak terpaksa oleh sesuatu, tiba-tiba buat. Tak ada. Setiap perbuatan Allah pasti ada ikhtiar, yakni iradat dia. Bukan ikhtiar usaha ni, ada iradat lah. Lagi pula ghaniyun, boleh baca gitu, ataupun ghina, sama lah, boleh laku. Mana terkaya, iaitu tak berhajat daripada segala makhluk. Terkaya daripada segala makhluk, makna tak berhajat langsung daripada segala makhluk. Itu yang keempat. Keempat apa? Habis dah. Itu sifat mumatsalatuhu ta'ala lil hawadits. Sekarang masuk sifat yang kelima pada membicarakan sifat yang mustahil, iaitu tidak berdiri dengan sendirinya. Sifat wajib qiyamuhu bi nafsihi, lawannya tidak qiyamuhu bi nafsihi lah. Qiyamuhu bi nafsihi kita terjemah sebagai berdiri Allah dengan sendiri. Tapi bukan berdiri duduk cacang daripada duduk, bukan. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala sebut dalam Faridatul Faraid, berdiri Allah dengan sendiri itu sekadar terjemahan. Maksud dia ialah apa? Iaitu la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin, tidak berhajat kepada zat dan juga pencipta. Itu maksud. Ini terjemah tidak boleh kita sembarangan memaksudkan dia. Kadang-kadang terjemah tu sekadar terjemah, maksud dia nanti akan datang lah. Dan kelima kata dia, alla yakuna qa'iman bi nafsihi, alla yakuna Allahu qa'iman bi nafsihi, bahawa tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya sendiri Allah. Ini lawan bagi qiyamuhu. Qiyamuhu tu bukan kiamat. Qiyamuhu tak ada ta tu, bukan ta dia kiamat lah baca jangan. Kiamat bi nafsihi, kiamat dia sendiri. Qiyamuhu bi nafsihi. Jadi dia lawan bagi qiyamuhu bi nafsihi. Lawannya apa dia? Tidak qiyamuhu bi nafsihi. Mana sifat wajibnya la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin, tak berhajat kepada zat dan pencipta. Mustahilnya mana? Mustahilnya Allah Ta'ala berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Itu mustahil.
Tak berhajat kepada pencipta, tak berhajat kepada zat, itu wajib. Berhajat kepada pencipta, berhajat kepada zat, itu mustahil. Ataupun tadi binafsi, seperti bahawa ada ia Allah, sifat yang berdiri dengan zat. Yang berdiri makna yang ada, dengan di sini makna pada, yakni sifat yang ada di zat. Bukan, Allah Ta'ala ni bukan passion ada di zat sesuatu. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala tu sifat. Dia biasa terjemah bahasa Arab ni gini, la yahtaju ila mahallin. Orang pun terjemah tidak berhajatnya Allah pada tempat. Lepas tu dia pun syarah Allah Ta'ala tidak bertempat. Salah. Tu. Dia mabuk ketum. Dia baca kitab tak habis. Ni yang mengajar ni. Bukan kata Allah Ta'ala tempat, bukan. Tempat bahasan tak kena. La yahtaju ila mahallin. Imam Sanusi kata aizatin. Mahal situ zat. Bukannya tempat. Memanglah Allah Ta'ala tak tempat, tapi bukan nak bincang di sini Allah Ta'ala tak tempat. Nak bincang kata Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat untuk ada dia. Macam dinding, macam hijau berhajat kepada dinding untuk adanya hijau tu. Kalau tak ada dinding, kalau tak ada zat, hijau pun tak ada. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala bukan macam hijau. Dia perlu kepada zat untuk ada dia. Kalau tidak, Allah Ta'ala tu sifat. Diri Allah tu sifat tau. Macam mana dia nak bersifat dengan sifat mani? Sifat yang ada tidak boleh bersifat dengan sifat ada yang lain. Contoh kita kata biru yang hijau, tak ada. Carilah sampai kiamat, tidak ada. Biru yang panas, tak ada. Panas yang merah, tak ada. Panas yang busuk, tak ada. Yang adanya roti yang busuk. Ada. Roti itu zat, dia bukan sifat. Dinding yang merah, merah tu dinding tu zat. Tetapi sifat yang ada boleh bersifat dengan sifat yang sungguh. Tu boleh. Contohnya biru yang kelam. Kelam tu tiada, dia sungguh je. Nak bermaksud biru tu gelap sangat, dia panggil kelam. Keadaan biru tu kita tengok kelam. Mana biru yang kelam. Kelam tu sifat tak? Sifat, tapi dia bukan sifat yang ada. Dia sifat seroti, sifat sungguh. Hitam legam. Legam tu tak ada, yang ada tu hitam. Legam tu sifat nak menunjukkan kehitaman sangat-sangat kawan tu. Kita pun sebut legam. Jadi hitam legam. Legam tu sifat yang sungguh, bukannya ada, tapi yang adanya hitam. Jadi kalau Allah Ta'ala sifat, dia tu ada. Sifat ada. Lepas tu sifat yang ada macam mana bersifat dengan sifat ma'ani? Tak boleh. Sebab sifat ma'ani, sifat je ni ada. Macam kita kata tadi, biru yang hijau takkan ada. Biru yang putih tak ada. Panas yang pahit tak ada. Carilah sifat-sifat ada yang lain, kita gunakan jadi sifat, tak akan terjadi. Melainkan sifat bahasa sungguh saja, ataupun dikaitkan dengan zat. Boleh sampah yang busuk, sampah tu zat, busuk tu sifat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau ada ia Allah berkehendak kepada mukhassis. Mukhassis apa dia? Arti mukhassis fa'ilun, iaitu pembuat, pencipta lah. Ini jelas lah, Allah Ta'ala tak berhajat kepada pencipta. Ini jelas. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta, makna Allah Ta'ala baru. Allah Ta'ala baru, Allah Ta'ala bukan baru. Allah Ta'ala qadim, maka mustahil lah Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta untuk menciptakan dia. Allah Ta'ala berfirman, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi itu satu Tuhan masing-masing, niscaya rosaklah langit dan bumi. Rosak situ makna tiada langsung. Bukan rosak tu mana ada, bantu terbalik, tunggang terbalik, tak ada tu. Pakat bergaduh itu dua Tuhan. Aku Tuhan, dia Tuhan. Lepas tu siapa yang nak cipta, siapa yang tak mau cipta, dua-dua serentak sekali nak cipta, musnah habis. Seorang nak cipta, seorang tak mau cipta. Ataupun dua-dua, seorang nak cipta, seorang tak mau cipta, rosak habis. Rosak. Dia Tuhan A nak gerakkan Zaid, Tuhan B nak diamkan Zaid. Lepas tu jadi apa kat Zaid tu? Pos. Jadi start tu. Start tu diam lah. Nak diam pun tidak, gerak pun tidak. Jenuh tu. Itu yang mustahil. Dan keenam, habis itu tu. Habis dah. Sifat la qiyamuhu binafsi, tidak qiyamuhu binafsi.
Sebab apa sikit saja? Sebab dia itu sifat yang menerangkan sifat mukhalafah lil hawadith. Bila mukhalafah lil hawadith itu dah terang panjang, maka qiyamuhu binafsihi itu hanya nak menerangkan lagi. Sifatul litawdih, sifat untuk menerangkan lagi sifat mukhalafah tu. Kalau ikutkan qiyamuhu binafsihi tak sebut tak apa. Kita faham apa qiyamuhu binafsihi? Allah Ta'ala tak berhajat pada zat, Allah Ta'ala tak berhajat pada pencipta. Itu cukup dah bila kita sebut mukhalafah lil hawadith. Bila kata tak sama dengan makhluk, maka kita faham kata Allah Ta'ala bukannya berhajat pada zat, Allah Ta'ala tidak berhajat pada pencipta. Sebab hak berhajat pada zat dan pencipta tu baru. Kita pun sebut dah mukhalafah lil hawadith. Tapi kenapa sebut lagi? Itu litawdih. Kerana peringatan daripada para ulama disebut al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab ni ialah bahaya jahil yang cukup besar. Bila cukup besar jahil dia, maka diulang-ulanglah. Itulah dinamakan ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Dalam fiqh tak ada ulang-ulang. Dalam fiqh satu-satu, lepas tu tak jumpa dah. Bahid lah. Lepas tu masuk bab muamalah tak jumpa dah. Sebab dah jelas itu dah. Tapi bab tauhid dia benda sikit je, tapi diulang-ulang supaya kemah dan dia pun jadi tebal. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan keenamnya alla yakuna wahidan. Ni lawan bagi wahdaniyah asa. Lawannya apa? Alla yakuna wahidan, bahawa tiada ia Allah asa. Tak asa lah. Tiada ia Allah asa tu mana tak asa. Asa tak asa. Asa lah. Asa tu asa lah. Tu wahidan. Wahidan kalau kita terjemah kita tu satu lah. Orang sini panggil so. Ya so asal dari so. Dia malah sebut so, dia buang alih jadi so. Jadi boleh sebut satu dia Tuhan, boleh. Sebab apa? Sebab satu tu bukan bilangan. Lagu mana? Tu kena mengaji ilmu makulat lah. Satu tu bilangan tu lagu mana? Satu tu dalam ilmu makulat tidak dikira sebagai bilangan. Bilangan mula daripada dua dan ke atas. Maka bolehlah dipanggil Allah Ta'ala itu satu dan Allah Ta'ala itu esa. Wahidun ahad, Allah Ta'ala satu dan esa. Bolehlah kau. Maka ini mana? Ini tiada ia asa tu. Lawan wahdaniyah, iaitu lawan bagi sifat asa. Wahdaniyah asa lah. Lagu mana kata Allah Ta'ala itu tidak satu? Seperti bahawa ada ia Allah bersusun pada zatnya, zat Allah. Bersusun. Susun apa dia? Susun daging, susun tulang, susun urat, susun darah. Kalau Syekh Mutarib Bogor rahimahullah ta'ala disebut dalam kitab, inilah kitab Usuluddin, 2 muka surat mukhalafah lil hawadith. Apa dia? Allah Ta'ala tak bersusun daripada tulang, bukannya berdaging, bukannya berurat, bukan itu, bukan ini, bukan belaka. 2 muka surat. Dia yang sifat paling banyak sekali atas kitab tu. Kalau ikutkan faham dah lah. Bila kata Allah Ta'ala tak sama makhluk, tapi dia sebut juga. Kerana apa? Al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab usuluddin ni, tauhid ni, bahaya cukup besar. Maka diulang-ulang walaupun faham dah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, bersusun pada zatnya. Dengan mana zat Allah Ta'ala tidak bersusun macam kita. Kita disusun daripada badan, kaki, tangan, kepala. Lepas tu kepala pula ada lagi, susun daripada hidung, muka lah dah, mulut, mata, telinga pula masuk dalam lagi, susun lagi. Gitulah sampai bermilion trilion sel. Allah Ta'ala bukan begitu. Tu ya. Kemudian kata musannif, atau pada sifatnya, sifat Allah. Apa bersusun pada sifat? Dengan makna sifat Allah tu banyak. Sini yang masalah ni, kalau orang tak mau terjemah ma'ani dengan apa? Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Makna ilmu ialah mengetahui Allah satu mampu. Mengetahui Allah satu. Maknanya Allah Ta'ala tidak maha mengetahui Allah satu lah. Kita tahu banyak. Kita alim lagi Tuhan. Kita tahu masak, tahu baju milo, tahu ilmu agama, tahu tu, tahu ni, tahu banyak lagi. Allah Ta'ala tahu satu ya. Tak betul itu. Lepas tu dia terjemah ma'ani dengan apa? Dengan mana sifat ma'ani itu satu, banyaknya mengetahui. Sifat berkuasa tu satu, banyaknya berkuasa. Sifat berkehendak tu satu, yang berkehendak tu banyak. Sifat
basar, perlihat itu satu. Melihat Allah banyak. Allah lihat Ahmad, lihat Zaid, lihat Bukit, lihat tu, lihat ni, banyak dilihat. Bukan satu ya. Tu. Lepas tu dia kata seperti dua kudrat. Dia tak terjemah. Lepas tu Syekh Wa Ismail Fazali terjemah. Kudrat tu apa? Kudrat tu boleh makna perkuasa, boleh makna kuasa, boleh makna berkuasa. Jadi mana satu? Maka dia pun hurai kudrat ni apa dia? Apa yang dia masukkan? Dia panggil apa nama? Ada yang kudrat ismi, kudrat masdari, kudrat ma hasala bil masdar. Tu semua dalam ilmu bahasa Arab tu. Nak terjemah apa kudrat ni? Kalau terjemah kuasa, tu dia panggil samaratus sifah. Hasil kesan bersifat dengan kudrat, dia kuasa. Tapi dia belum lagi buat benda tu. Tu dia panggil kuasa. Tapi kalau dah buat sesuatu, dia panggil berkuasa. Tapi kalau berkuasa itu mari mana? Sifat kudrat. Sifat kudrat itu berkuasa. Dengan sifat berkuasa itu, Allah kuasa buat benda apa pun. Allah kuasa buat apa? Allah berkuasa buat makhluk. Jadi berkuasa, kuasa dengan berkuasa tak sama. Beza belaka. Jadi Allah Ta'ala dua kudrat. Mana apa? Allah Ta'ala ada dua perkuasa. Tak boleh. Allah Ta'ala ada satu perkuasa. Yang berkuasanya banyak. Yang banyaknya berkuasa. Yang perkuasa itu satu. Jadi kalau dia terjemah kudrat itu makna berkuasa, lepas tu dia kata Allah Ta'ala mustahil ada dua kudrat. Makna mustahil ada dua berkuasa. Makna Allah satu yang berkuasa. Lemah Tuhan. Ni banyak orang tersilap ataupun banyak yang tidak ambil perhatian. Tapi biasanya orang tak terjemah lah. Kalau orang yang tak kerti cara gini, dia tak terjemah dah kudrat gitu lah. Dia tak terjemah dah perkuasa kau datang Allah tak ada. Atau ada ia bagi Allah itu menyamai pada zatnya zat Allah. Bukan. Atau ada ia sesuatu itu bagi Allah menyamai pada zatnya zat Allah. Dengan makna satu benda ada yang sama dengan zat Tuhan. Tak boleh. Ini nak merujuk pada kam munfasil lah. Kam munfasil pada zat. Mana tidak ada satu zat lain yang sama macam Tuhan. Bila ada satu zat lain yang sama macam Tuhan, maka zat itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila ada zat lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan, mustahil. Mustahil ya? Kita tak bersifat dengan sifat ketuhanan, walaupun sifat sama nama, tapi tak sama hakikat. Perkuasa kita beza dengan perkuasa Allah. Perkuasa kita baru, perkuasa Allah qadim. Perkuasa kita tak kekal. Perkuasa Allah kekal. Perkuasa kita dicipta Allah. Perkuasa Allah tak dicipta Tuhan. Bahkan sedia kala kemudian kata dia, atau ada ia bagi Allah Ta'ala itu pada wujud yang memberi bekas pada sesuatu fi'il, yakni pada sesuatu perbuatan, daripada beberapa fi'il, yakni daripada beberapa perbuatan. Mana ni dia panggil kam munfasil pada af'al. Iaitu tak ada benda lain selain Tuhan yang buat perbuatan macam Tuhan. Dah tu kita ni buat ni, kita buat ni usaha ikhtiar. Dah perbuatan Tuhan memberi bekas. Perbuatan kita bukan memberi bekas, hanya usaha ikhtiar. Bila kata usaha ikhtiar, boleh jadi kesan, boleh jadi tidak. Kesan, tidak kesan tu Allah Ta'ala. Jadi kita hanya usaha saja. Jadi sungguh tu Allah Ta'ala. Tak jadi sungguh pun Allah Ta'ala. Yang mana? Dengan mana? Beri bekas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Bukannya kita mampu untuk beri bekas macam Mu'tazilah yang i'tiqad kita yang buat perbuatan kita sendiri. Bila kita yang buat perbuatan kita sendiri, kita buat pahala, Allah wajib masukkan kita ke dalam syurga. Itu Mu'tazilah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, maka difaham daripada perkataan ini bahawa tiada yang memberi bekas pada suatu sebab daripada asbab yang beradat. Bila faham kata tak ada yang beri bekas, hanya Allah saja beri bekas, maka tak ada lah yang boleh memberi bekas pada sebab yang beradat. Apa sebab yang beradat? Contoh makan sebab menjadi kenyang. Itu sebab beradat tu. Nak kata adat-adat ni dalam kitab akidah 2 kali ke atas. Dalam kitab fiqh sekali je. Ni kena beza ni. Bila disebut adat, dalam bab akidah adat 2 ke atas. Mana 2 kali berlaku. Jadi kalau seorang tu makan sepinggan, kenyang tak? Pada adat dah kenyang.
Sebab apa kita kata pada adat dah kenyang? Sebab lebih 2 kali dah kenyang. Bila makan sepinggan tu ada sekali sekala lah tak kenyang. Tu sekali sekala. Mana lebih dah 2 kali berlakunya kenyang. Maka adatnya dipanggil sepinggan nasi boleh mengenyangkan. Tapi kalau dalam bab fiqh sekali ya dipanggil adat. Contoh dalam bab haid. Dalam bab haid bulan Muharram. Bulan Muharram dia mari 7 hari. Lepas tu suci. Tu bulan seterusnya dia mari 20 hari. Merah belaka. Bila merah belaka ada yang istihadah, ada yang haid. Lepas tu dia pula yang ghairu mumayyizah, tak nak beza. Mana darah haid, mana darah istihadah. Maka kembali kepada adat. Adat mana? Bulan lepas. Bulan lepas. Sekali tu. Sekali lah mereka. Ataupun dalam bab puasa. Ini nak puasa ni. Dalam bab nisfu Syaban. 16 Syaban sampai akhir Syaban tu diharamkan puasa sunat kalau tak ada adat. Apa tak ada adat? Mana sebelum 15 Syaban kalau tak puasa langsung, maka hukum dia haram puasa. Tapi kalau dia puasa walaupun sehari dia ada adat dah sehari sebelum 15 Syaban tu dah puasa, lepas pada tu dia boleh puasa lah. Contoh sebelum 15 Syaban dia puasa Isnin saja, maka lepas 15 Syaban Isnin dia boleh puasa. Sebab dia sudah ada adat Isnin dia puasa sebelum 15 Syaban. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.